Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan cuba membahaskan dalam kuliah Falsafah Islam PPFPM sebuah karya oleh Wael Hallaq berjudul The Impossible State. Jadi ini sebuah karya yang diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini telah mendapat banyak respon setelah ia diterbitkan, sama ada daripada Muslim dan juga non-Muslim. Ramai yang memuji buku ini sebagai sebuah karya yang begitu baik dalam menjelaskan atau mendefinisikan hakikat sebuah negara bangsa moden pada hari ini. Tetapi tidak kurang juga beberapa sarjana Muslim seperti yang kita akan lihat selepas ini pandangan oleh misalnya Abu Ya'rub Al-Marzuqi, seorang filsuf Tunisia yang mengkritik pandangan Wael Hallaq di dalam buku ini. Jadi saya akan mulakan dengan memberi sedikit pandangan secara umum tentang karya beliau. Kemudian kita akan cuba lihat beberapa bab pilihan dan cuba untuk meninjau beberapa isu yang dibangkitkan oleh Wael Hallaq ini. Jadi beliau ini merupakan sekarang mengajar di University of Columbia. Jika kita mengenal seorang penulis kritik sosial yang terkenal, Edward Said juga mengajar di University of Columbia. Sebab itu Wael Hallaq di dalam antara buku beliau yang terbaru adalah Restating Orientalism, di mana beliau cuba untuk menganalisa teori orientalisme oleh Edward Said dan juga untuk apply teori itu di dalam field lain. Tetapi ada juga beberapa pandangan Edward Said yang dikritiknya, terutama apabila kita cuba untuk memakaikan teori kita kepada setiap zaman. Misalnya Edward Said kata orientalisme ini berlaku bukan selepas pasca abad ke-17, tetapi daripada dulu, daripada zaman Yunani sudah ada sarjana-sarjana yang beliau sifatkan sebagai perkauman rasis. Jadi itu antara pandangannya, dan beliau telah menerbitkan banyak buku. Antara buku yang biasa dibaca oleh pelajar pengajian agama adalah buku syariah. Saya tak bawa buku syariah, tetapi ada, orang kata, ringkasan buku syariah itu adalah Introduction to Islamic Law. Ini juga merupakan satu ulasan yang baik tentang fiqh dan juga apa perbezaannya dengan syariah, dan bagaimana beliau cuba untuk menunjukkan kepada kita perkembangan fiqh dan juga syariah daripada dulu sampai sekarang. Betapa berbezanya peranan seorang qadi, seorang faqih dan juga seorang mufti. Itu mungkin kita akan singgung selepas ini jika kita melihat bab-bab tertentu. Kemudian beliau juga, buku terbarunya adalah Reforming Modernity. Ini merupakan suatu ulasan terhadap karya filsuf Maghribi Taha Abdul Rahman. Semalam di PPFPM kita telah bersama dengan Dr. Amilah Awang Abdul Rahman juga telah mengulas tentang pemikiran Taha Abdul Rahman di dalam karyanya Su'alul Akhlaq. Okey. Jadi buku ini pada pandangan saya dia merupakan serampang dua mata. Di satu sisi beliau cuba untuk mengkritik golongan Islamis yang sehingga ke hari ini cuba untuk menubuhkan sebuah negara Islam. Dan di satu sisi yang lain beliau mengkritik konsep negara bangsa yang beracukan nilai-nilai kemodenan dan juga sistem yang dibangunkan sejak daripada zaman penjajahan sampai ke hari ini, dan juga tentu sahaja menyulut idea-idea daripada zaman pencerahan. Dan saya rasa itu projek utama beliau untuk mengkritik kemodenan. Sebab itu ada beberapa buku lanjutan beliau mengkritik konsep kemodenan pada hari ini. Dan
mengapa kita katakan beliau mengkritik Islamis dan pada masa yang sama beliau mengkritik kemodenan? Tesisnya adalah di dalam bab pertama beliau menamakan bab pertama sebagai premises ataupun premis yang akan digunakan dalam keseluruhan buku ini. Dan premis ini telah dihujahkan dan dibuktikan dengan teori-teori dan juga sejarah dan juga logik. Dan di mana premis ini kemudian beliau gunakan sepanjang perbicaraannya tentang bab-bab yang akan mendatang. Jadi antara premis beliau katakan negara moden pada hari ini begitu European. Ia dalam salah satu quote beliau katakan negara moden ini terbangun di dalam makmal eksklusif Eropah, kerana hanya mereka yang mengalami beberapa perkara yang hanya dialami oleh orang Eropah. Renaissance, zaman pencerahan, zaman di mana Giordano Bruno bakar hidup-hidup, zaman di mana Galileo Galilei dihukum kerana pandangannya yang bercanggah dengan zahir nas di dalam Bible. Jadi itu antara pengalaman traumatik yang telah menyumbang kepada reformasi atau reformation oleh Martin Luther, dan seterusnya oleh pemikir-pemikir abad pencerahan Voltaire, Immanuel Kant, yang seterusnya membawa kepada suatu bentuk disenchantment of nature atau hilangnya pesona terhadap alam. Dan ini adalah idea Harvey Cox yang dikembangkan oleh Syed Najib Alatas dalam Islam and Secularism. Tapi poinnya adalah sejarah menunjukkan bahawa perkembangan zaman moden pada hari ini di dalam manifestasinya negara bangsa merupakan satu perkembangan yang berasal daripada sejarah pemikiran yang mula menunjukkan rasa permusuhan terhadap agama, dan khususnya agama Kristian. Dan apabila ini terpakai kepada semua agama lain, kerana sekular itu tidak ada agama, jadi apabila terpakai pada semua agama lain, maka negara Islam juga terkena tempiasnya. Dan itu antara yang cuba dibuktikan oleh Wa'il Hallaq. Kemudian kritik terhadap kemodenan seperti mana yang kita lihat, apabila alam diperkosa, dianggap sebagai objek dan subjeknya adalah manusia, maka sudah hilang rasa hormat dan juga pengiktirafan terhadap hak alam. Pokoknya ada haknya haiwan-haiwan. Di dalam Islam kita ada banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Bahkan ayat Quran menyifatkan gunung ganang, bukit bukau, tumbuhan, unta, lebah, semua itu sebagai ayatullah, semuanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ada hubungan yang intim antara manusia dan juga alam, di mana di dalam Islam sekiranya kita ada konsep taskhir yang iaitu menundukkan alam dengan kadar yang sewajarnya untuk kegunaan manusia. Maka berbeza dengan perkembangan kemodenan di barat, tidak ada batas sedemikian. Alam ini dianggap sebagai objek yang boleh dikaji, yang boleh difahami, yang boleh dieksperimenkan untuk kepentingan manusia. Jadi pada Wa'il Hallaq sudah semakin pudar dan sirna nilai-nilai moral di dalam segala bentuk sistem yang dibangunkan daripada pengalaman Eropah dan juga Amerika, yang merupakan banyaknya migran daripada Eropah. Okey. Jadi itu dua rampang kritikan beliau, satu terhadap Islamis, satu lagi terhadap konsep kemodenan ataupun konsep negara bangsa itu sendiri. Jadi mungkin saya perlu menjelaskan juga, saya bukan pelajar dalam bidang sains politik atau pemikiran falsafah. Saya belajar pengajian usuluddin,
Tapi dalam kalam atau dalam falsafah kita diajarkan bahawa siasah juga salah satu perkara yang perlu diambil kira, kerana ada nilai etikanya. Etika, jika pada personal, kepada diri sendiri, maka kita anggap sebagai akhlak. Jika etika itu diterjemahkan di dalam masyarakat, maka kita anggapnya sebagai siasah atau politik. Sebab itu kita akan lihat selepas ini bagaimana peranan para agamawan di dalam politik dulu dan juga sekarang pada zaman moden. Itu berbeza. Beliau banyak mengupas tentang soal paradigma, di mana menurut beliau paradigma itu adalah satu driving force yang kuat. Sekiranya pada zaman moden hari ini, paradigmanya adalah misalnya enlightenment atau technical progress. Jika di dalam Islamic governance, paradigmanya adalah syariah, sumber hukum hakam Islam yang turut merangkumi akhlak dan akidah. Jadi perbezaan antara paradigma Islam dan juga paradigma negara bangsa moden mengakibatkan percanggahan yang banyak antara kedua-duanya. Antara salah satu percanggahan yang begitu digariskan oleh Wael Hallaq adalah percanggahan dari sudut pengasingan kuasa, doktrin pengasingan kuasa, separation of powers. Seperti mana yang selalu dirujuk Montesquieu, pemikir barat yang telah membahagikan kuasa kepada tiga. Ada bahagian kehakiman, ada bahagian eksekutif, pelaksana, dan juga bahagian legislatif atau perangka dasar undang-undang. Jadi ini merupakan tiga pembahagian. Jika kita lihat di dalam tradisi Islam, kita tidak akan jumpa dalil kepadanya, meskipun ada cuba mengatakan ini merupakan susulan daripada dalil al-umur bimaqasidiha. Maksudnya setiap perkara itu ada matlamatnya, maka kehakiman ada matlamatnya, maka kita khususkan. Legislature ada matlamatnya, maka kita khususkan untuk merangka dasar undang-undang. Dan pelaksana dasar eksekutif, maka mereka juga ada matlamatnya. Tetapi secara sistem, secara spesifik, fikrah itu bukan berasal daripada pengalaman Islam. Tetapi menariknya Wael Hallaq mengatakan dalam sejarah kita ada pengasingan antara kehakiman dan juga eksekutif, yang beliau sebutkan sebagai executive sultanism, ataupun merujuk kepada para sultan di dalam dinasti Abbasiyah, Uthmaniyah, Umayyah, Mamluk dan lainnya, Fatimiyah, di mana mereka sentiasa berperang antara satu sama lain. Maka di dalam konsep negara bangsa, kita ada yang Wael Hallaq sebutkan sebagai the rise of political, dan kaitannya dengan pengorbanan. Kata beliau, negara bangsa ada satu konsep yang disebut sebagai conscription, yang mewajibkan warga negara untuk masuk direkrut sebagai askar membela negara daripada serangan luar. Dan mereka adalah para askar yang memang tugasnya berkhidmat untuk negara, menjaga kedaulatan negara. Sovereignty itu salah satu daripada, kita kata, form essence sebuah modern state. Wael Hallaq ada sebut 5, nanti saya akan kembali pada itu. Jadi dia kata di dalam Islam kita tidak mengenali conscription ini. Tapi mungkin anda akan tertanya, bagaimana dengan konsep jihad? Di dalam Islam, jihad sama ada jihad difa', iaitu jihad mempertahankan tanah air, ataupun jihad talab, iaitu jihad menyerang. Kita menyerang musuh di luar kawasan kita. Maka bukankah itu berhajat kepada satu kelompok tentera yang berkhidmat untuk mempertahankan kedaulatan? Kedaulatan dalam pengertian yang Wael Hallaq sebutkan sovereignty itu.
Jadi beliau merujuk semula kepada sejarah apabila kita dapati, dan ini menarik saya rasa, walaupun ada isunya dari sudut rujukan, sebab saya perasan Wa'il Hallaq ni apabila dia merujuk kepada sejarah-sejarah Islam, jarang beliau nukilkan daripada ulama Muslim, sarjana Muslim sendiri, cendekiawan yang klasik terutamanya. Adapun kalau yang beliau nukilkan itu perkara yang memang kita sudah sepakati. Tapi perkara-perkara baru seperti yang beliau datangkan, baru beliau katakan dalam sejarah, misalnya dalam dinasti Mamluk, Sultan mempunyai askar upahannya sendiri yang terdiri daripada hamba-hamba yang ditawan di dalam peperangan sebelum itu, dan mereka ini dibayar sebagai askar, paid employees, kata Hallaq. Maka mereka ini, tugas mereka adalah untuk menjadi askar kepada Sultan. Jadi ada perang yang bukan jihad. Perang yang bukan jihad adalah perang sesama raja. Ini pergaduhan di dalam kalangan kerabat diraja, dalam kalangan monarki. Jadi itu, kata Hallaq, itu bukan jihad. Adapun jihad, yang mana jihad untuk mempertahankan ataupun jihad kita yang menyerang, agresif, ofensif, maka jihad ini disertai pertamanya oleh askar upahan tadi, atau hamba askar tadi. Yang keduanya, jika jihad itu melibatkan jihad yang ofensif, jihad ni maksudnya jihad kita yang pergi menyerang, maka itu dianggap sebagai fardu kifai. Maka tidak semua diwajibkan untuk menyertai. Sebahagian yang berkemampuan, kata An-Nawawi, yang ingin menyertai, mereka mesti mendatangkan atau mereka mesti membawa senjata sendiri ke medan perang, dan juga mereka mesti berkemampuan dari sudut kewangan untuk bermusafir ke tempat perang. Jadi ada dasar, ada kita kata syarat kemampuan. Maka mereka yang tidak mampu digugurkan kewajipannya secara moral. Tidak ada tuntutan fardu kifayah ke atasnya. Sebab itu ia disebut sebagai optional. Dia boleh dipilih sama ada kita nak pergi ataupun tidak. Maka itu pertama. Dan yang kedua, jihad yang fardu ain, iaitu jihad mempertahankan, itu pun kata Hallaq tidak diwajibkan kepada semua warga negara. Tak boleh guna warga negara, ataupun semua rakyat dinasti pada waktu itu. Sebaliknya hanya diwajibkan kepada mereka yang duduk di kawasan berdekatan kawasan hot area ataupun kawasan bergelojak itu. Maka mereka yang duduk di kampung-kampung itu diwajibkan untuk berperang. Dan apabila mereka berperang, jika mereka menang, maka ada harta ghanimah. Jadi apa yang Hallaq cuba nak datangkan di sini, beliau cuba untuk beritahu bahawa tidak ada suatu kewajipan untuk mempertahankan kedaulatan pada zaman klasikal Islam, sebelum zaman pencerahan, sebelum penjajahan. Kerana mereka sudah ada askar upahan yang merupakan hamba yang dibayar, dan tidak ada konsep kedaulatan dalam pengertian ada sempadan. Kerana pada waktu itu jihad difa' adalah untuk mempertahankan komuniti rakyat yang ingin diserang. Adapun jika musuh masuk ke kawasan kosong, vacant area, tidak ada penghuni, maka tidak disyaratkan untuk berjihad. Jadi apa yang saya katakan ada isu dengan idea beliau ini, yang pertama, kita tidak menemukan, kecuali disebut secara sepintas selalu, tentang adanya bukti askar upahan yang hamba itu. Beliau ada quote daripada, seingat saya, ada satu kitab sejarah di mana menceritakan tentang dinasti Mamluk berperang, dan ada sultan yang membawa askar upahan yang terdiri daripada hamba-hamba tawanan sebelum itu. Itu saja satu kritikan, tapi ulasan selebihnya itu tidak mendatangkan saya. Jadi
Ya, itu mungkin kita, siapa yang ingin mengkaji pemikiran beliau, kita boleh kaji di sudut sumber-sumber yang dirujuk beliau. Okey, sekarang kita kembali kepada bab pertama. Seingat saya, form of a state. Apakah dia rukun-rukun sebuah negara moden? Maka beliau kata ada 5. Satu, yang pertama adalah negara bangsa moden pada hari ini berdasar kepada pengalaman tempatan yang khusus dialami oleh peradaban barat, dengan pencerahannya, dengan Renaissance, reformasi, revolusi perindustrian dan sebagainya. Yang kedua, rukunnya adalah mereka mempunyai kedaulatan, sovereignty. Yang ketiga, mereka mempunyai birokrasi, bureaucratic machinery. Yang keempat, mereka mempunyai legislative monopoly atau mempunyai undang-undang, yang mana saya sudah ulas sebahagiannya, soal doktrin pengasingan kuasa. Dan yang kelima, mereka mempunyai cultural hegemony atau hegemoni kebudayaan. Dan ini diulas dengan panjang lebar. Dan itu adalah style penulisan beliau. Beliau akan cuba untuk membuktikan premis-premis beliau, kerana ini akan digunakan sepanjang penghujahannya nanti. Okey. Jadi saya rasa kita boleh tengok contoh untuk sebuah negara bangsa itu mempunyai pengalaman tempatan yang spesifik. Jadi bermaksud ia adalah pengalaman khusus bangsa Eropah, yang sebahagian mereka berhijrah ke negara Amerika. Dan beliau katakan ia hampir-hampir eksklusif kerana penjajah yang menjajah negara-negara lain turut mempelajari daripada bangsa yang dijajah. Bermaksud mereka tidaklah exert 100% pengalaman mereka kepada jajahan. Dan seperti mana yang kita tahu, banyak tanah jajahan adalah tanah jajahan yang didominasi oleh majoriti Muslim. Jadi beliau cuba untuk menerangkan pada hari ini kita mewarisi sebuah negara dengan sistem yang dialami oleh secara spesifik, khususnya oleh pengalaman barat, pengalaman sekular mereka, pencerahan dan sebagainya. Tetapi ada second dialectic order di mana penjajah belajar daripada mereka. Sebab itu ia tidaklah 100% barat, ya. Beliau datangkan contoh British di India, di mana British mula mempelajari tentang kebudayaan dan juga agama-agama di India, tapi sudah tentu tidak mempelajarinya dengan seperti mana yang difahami oleh bangsa India. Kerana contoh yang paling mudah kita dapati, mereka membakulkan semua agama sebagai Hinduisme ataupun agama Hindu, yang sebenarnya berpangkal daripada terma Indus, sungai Indus, merujuk kepada penduduk yang mendiami di sekitar sungai Indus yang subur itu. Mereka mempunyai banyak agama. Ada yang menyembah Shiva, ada yang menyembah Brahman dan lain-lain. Jadi agama-agama ni semua sebenarnya Tuhan yang berbeza, tapi mereka golongkan sekali sebagai Hinduisme. Okay. Kemudian tentang kedaulatan, dan ini berpaksikan sovereign will of representation yang diulas oleh Thomas Hobbes di dalam Leviathan, bahawa bangsa yang merupakan penjasadan kepada sebuah negara itu memelihara kedaulatan negara itu dengan suaranya. Bermaksud apa sahaja yang dikehendaki oleh majoriti merupakan kehendak ataupun diterjemahkan sebagai perlembagaan kepada sesebuah negara, atau yang beliau sebut sebagai
juristic constitution of the people, maksud saya. Bermaksud apa sahaja yang diinginkan, dikehendakkan oleh majoriti rakyat itu diperlembagaankan, dan itu caranya sesebuah negara memelihara kedaulatannya. Okey. Tetapi beliau ulas bahawa sesebuah negara kita boleh bertukar daripada monarki kepada demokrasi, dan juga vice versa. Bagaimana? Pertama, melalui keganasan. Dan ini adalah ulasan beliau tentang violence, dan juga tentang revolusi. Sebab beliau mendatangkan contoh bahawa sebuah kedaulatan itu boleh kita dapat setelah kita memisahkan diri daripada belenggu tyranny. Dan beliau merujuk kepada revolusi Perancis, revolusi Amerika, yang menyaksikan rakyat di negara tersebut mula untuk menubuhkan sebuah negara yang baru, yang berdaulat. Sebab ia berdasarkan kehendak rakyat yang ingin menjatuhkan sebuah sistem monarki. Jadi pada beliau, sekiranya revolusi itu merupakan representasi daripada rakyat, dan mereka setelah itu menubuhkan sebuah perlembagaan baru, maka ini merupakan violence yang sah ataupun diiktiraf di dalam sebuah negara bangsa. Saya berpandangan beliau cakap ini untuk memerli konsep negara bangsa yang menghalalkan keganasan. Sebab dia idea beliau adalah untuk kontras dengan Islam yang tidak membenarkan apa jua bentuk keganasan. Dan katanya lagi, beza antara keganasan rawak atau arbitrary violence seperti misalnya Boko Haram atau Daesh di Iraq, Syria, bezanya mereka dengan kelompok revolusioner adalah mereka gagal menumbangkan sebuah kerajaan. Jika mereka berjaya menumbangkan kerajaan itu dan establish perlembagaan mereka, dan mereka ini mewakili majoriti rakyat, maka kerajaan itu adalah kerajaan yang sah dan wajar diiktiraf di peringkat antarabangsa, mempunyai kedaulatan. Dan satu lagi kritikan beliau terhadap kedaulatan adalah kedaulatan ini, ya, dan kita sekarang kembali bagaimana daripada demokrasi berpindah kepada monarki. Sebuah negara demokrasi yang meletakkan kehendak rakyat sebagai puncak tertinggi, yang mewakili kedaulatan sesebuah negara itu boleh berpindah menjadi sebuah negara monarki jika mereka melakukan fundamental changes to the constitution, melakukan perubahan yang dasar terhadap perlembagaan, misalnya memberikan kuasa mutlak kepada satu individu. Dengan itu tidak ada semak dan imbang. Sebuah monarki tidak semestinya diperintah oleh seorang individu daripada darah diraja. Kita boleh pindah perlembagaan untuk membenarkan seorang individu mempunyai kuasa yang mutlak. Itu mungkin kita boleh sebut unity government atau kerajaan perpaduan. Sebelum ini ada usaha ke arah itu, tetapi tidak direstui oleh, pertamanya, kerabat diraja, dan keduanya tidak mendapat sokongan kuat daripada wakil-wakil rakyat. Okeylah, cukuplah situ. Okey. Apa yang beliau ingin singgung di sini apabila mengatakan bahawa sebuah transisi daripada demokrasi kepada monarki itu tetap berdaulat? Yang ingin disinggung adalah apabila seorang pemimpin monarki itu, meskipun zalim, meskipun menindas rakyatnya, meskipun menafikan hak asasi dan kebebasan rakyatnya, dia tetap dianggap sebagai pemimpin atau mewakili sebuah negara berdaulat dan mewakili the will or the will of representation, tetap mewakili majoriti rakyat, kerana atas andaian rakyat telah menyerahkan will mereka kepada batang tubuh beliau. Jadi apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya itu mewakili rakyat. Sebab itu
pemimpin negara yang tyranny atau monarki, mereka dijemput untuk berucap di PBB kerana mereka dianggap mewakili rakyat. Okay. Dan saya dah ulas tentang jihad. Seperkara yang menarik juga boleh kita lihat adalah tentang, dan beliau tegaskan bahawa apa sahaja sistem yang wujud sebelum negara moden itu tidak wajar digelar Islamic State, tetapi Islamic Governance. Ini adalah perdebatan akademik lah. Tetapi misalnya jika kita melihat Muhammad Asad, State and Government in Islam, ya, buku ini dikarangnya selepas beliau diberikan amanah untuk terlibat dalam merangka perlembagaan negara ataupun Republik Islam Pakistan yang baru beroleh kemerdekaan daripada India. Saya ingat saya 1941 atau 1945. Muhammad Iqbal tidak sempat untuk menyaksikan tertubuhnya sebuah negara itu, meskipun beliau visionize atau memberi visi terhadap itu di dalam banyak karya-karya puisi beliau, Abang Jidara dan sebagainya, mendambakan sebuah negara di mana orang Islam boleh bebas mengamalkan agama tanpa diskriminasi. Dan perkara itu telah terlaksana selepas beliau wafat, dan Muhammad Asad yang bertemu dengan Muhammad Iqbal telah diberikan amanah untuk berpartisipasi di dalam merangka hala tuju negara itu. Dan beliau menggunakan kalimah state dan government di negara Islam. Dan apabila saya melihat tulisan beliau ini, kadang-kadang beliau juga gunakan istilah politi atau lebih kurang governance ya maksudnya, tetapi dengan konotasi yang positif. Sebab itu Aristotle yang membezakan politi dengan demokrasi. Jadi beliau tidak ada di minda beliau fikrah tentang state sebagaimana yang disebut oleh Wa'il Halak. Jadi sekarang kita cuba untuk lihat kepada okey, sebelum itu kita cuba untuk singgung tentang the rise of legal. The rise of legal atau kebangkitan ataupun perletakan undang-undang sebagai prinsip asas. Dan ini beliau membawa kita kepada David Hume, perbezaan antara is dan ought, apa yang bersifat deskriptif dan apa yang bersifat normatif. Dan beliau sebut dalam sebuah negara bangsa yang menjunjung kedaulatan undang-undang, seakan terpisah antara is dan ought, seperti mana yang telah diantisipasi oleh David Hume di dalam sebuah kerangka politik. Kerana menurut beliau boleh wujud sebuah undang-undang yang sebenarnya tidak mempunyai dasar moral, tetapi kerana pengutamaan kepada is atau deskriptif atau undang-undang itu, maka manusia semua berduyun-duyun mengikut dan mentaatinya. Dan ini beliau bezakan dengan Islamic governance atau tata kelola di dalam Islam, di mana ought itu merupakan asas kepada sebuah pentadbiran, sehingga undang-undang boleh berbeza-beza mengikut yang pertama mengikut konteks, dan yang kedua jika di dalam sistem kehakiman seorang qadi memutuskan hukum atau verdict mengikut kita kata case by case. Dan ini sesuatu yang tidak asing. Seperti yang kita pernah dengar di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, apa hukum sekian-sekian tentang perkara A? Maka Ibnu Abbas kata halal. Kemudian sahabat yang seorang lagi datang tanya soal hukum yang sama, beliau katakan haram.
Jadi apabila ditanya mengapa datang dua pandangan berbeza, beliau katakan, aku berikan ini ikut orang ini sesuai dengan sikap dia, dan yang seorang ini sesuai dengan sikap dia. Dan itu merupakan penghakiman di dalam tata kelola Islam pada zaman klasik. Seorang qadi akan memutuskan hukum dengan nasihat dan juga pandangan daripada mufti terhadap beberapa perkara bersifat undang-undang, tetapi beliau ada ruang untuk beliau ijtihadkan sendiri. Maksudnya pandangan mufti itu tidaklah binding, meskipun mufti mempunyai pengaruh yang besar pada waktu itu, kerana bukan sekadar mengeluarkan hukum hakam, tetapi juga memantau pembangunan, pembinaan masjid, sekolah, madrasah dan sebagainya. Dan ini dapat kita lihat, meskipun seingat saya Halak, jika saya tidak silap, beliau tidak nyatakan rujukan siapa tu, George Makdisi beliau tidak merujuk pada George Makdisi apabila bercerita tentang sejarah mufti, qadi, faqih di dalam Islam ini, dalam sistem mahkamah keadilan. Tetapi pada pandangan saya, di dalam The Rise of Colleges, George Makdisi ada ulas lebih lanjut tentang peranan para ulama dan juga madrasah yang begitu organik pada waktu itu, mandiri daripada telunjuk sultan atau pemerintah. Dan mereka bersumber kepada dana wakaf. Wakaf pada zaman Mughal misalnya berjaya untuk mendanai banyak perkara. Ibu yang mengandung ada insentifnya, jangan cerita yang benda-benda asas, hatta perkara tahsiniyat untuk makanan burung-burung, memperbaiki jalan dan sebagainya. Hatta haiwan-haiwan ada veterina. Ini semua ada dan berpangkal pada wakaf. Jadi pada waktu itu sangat berbeza dengan hari ini. Dan tentang wakaf ini saya sangat sarankan untuk kalian rujuk pada ulasan oleh Muhammad Imarah di dalam karyanya Al-Islam wal Amnul Ijtima'i, ataupun Al-Amnul Ijtima'i fil Islam, keamanan sosial di dalam Islam, di mana beliau mengulas keamanan sebagai salah satu maqasid yang penting. Kita ada hifzun nafs, kita ada pemeliharaan nyawa, pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta dan pemeliharaan keturunan. Muhammad Imarah kata kita perlu ada pemeliharaan keamanan, dan ini adalah konteks siasah pada hari ini. Sebuah negara yang tidak aman itu akan mengakibatkan masalah dari sudut ekonomi yang kita boleh lihat, hatta ke masalah yang abstrak psikologi kepada rakyat terbanyak. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, mereka bangsa Makkah yang memberikan, menghilang ataupun bangsa Mekah yang menyembah Tuhan yang menghilangkan kelaparan daripada mereka, dan juga yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi keamanan itu satu elemen yang penting. Dan kemudian The Rise of Political, kita dah ulas tentang soal pengorbanan. Dan mungkin kita boleh cuba untuk tinjau antara pandangan oleh Abu Ya'rab Al-Marzuqi. Ini seorang pemikir Tunisia. Tadi kita sebut siapa? Taha Abdul Rahman yang menjadi rujukan Halak. Dia ni daripada Maghribi. Kemudian Abu Sa'id, kemudian ini Abu Ya'rab. Beliau cuba untuk menghubungkan karya Halak ini dengan satu lagi karya yang diterbitkan pada tahun 1925, sebuah karya yang dianggap kontroversi oleh Al-Sheikh Ali Abdul Raziq daripada Kahirah, Mesir. Di dalam karyanya Al-Islam wa Usulul Hukum, beliau berhujah secara umumnya dua perkara. Yang satu, untuk mempertahankan kerajaan baru selepas khilafah ditumbangkan pada tahun 1924,
Jadi buku ini cuba untuk membela sebuah sistem yang baru setahun jagung. Yang keduanya untuk mengkritik mereka yang menganggap usaha untuk mengembalikan khilafah ini sebagai suatu kewajipan. Antara mereka adalah Rashid Ridha di dalam karyanya Al-Khilafah wa Imamatul Uzma. Jadi Ali Abdul Razik ini mengatakan bahawa di dalam Islam tidak ada satu sistem yang boleh diterjemahkan kepada dunia empirikal yang mewajibkan kita untuk mengikutinya. Kerana pada beliau, semenjak zaman Nabi, Khulafa Ar-Rashidun sampai ke hari ini, kita mempunyai berbagai sistem yang berbeza. Oleh demikian, beliau mengusulkan agar agama tidak menjadi sesuatu yang diktat bagaimana sistem politik itu harus berfungsi. Dalam erti kata lain, ilmaniyah, ataupun kita perlu mewujudkan sebuah atmosfera sekular supaya hak rakyat terpelihara dan agama terbebas daripada kekotoran dan juga ketimpangan sistem politik manusia. Dan ini mengenangkan kita kepada seorang penulis dan juga seingat saya seorang pujangga Mesir, Khalid Muhammad Khalid. Beliau juga berhujah dengan perkara yang sama di dalam karyanya Min Huna Nabda. Daripada sini kita bermula. Beliau mengatakan agama tidak harus dicampur adukkan dengan politik kerana politik itu akan mencemarkan agama. Oleh demikian kita mesti pisahkan. Dan beliau dikritik oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam karyanya Min Huna Na'lam. Daripada sini kita tahu. Dan menariknya, setelah 30 tahun Khalid Muhammad Khalid revise balik pandangannya, datangkan kaul jadid. Beliau mengatakan bahawa pandangan beliau di dalam Min Huna Nabda itu dipengaruhi oleh pembacaannya terhadap sejarah teologi dan juga sejarah Kristian, gereja Kristian Katolik pada waktu itu yang telah mengakibatkan beberapa kemudaratan kepada sistem siasah di negara barat. Jadi beliau review dan kedua-dua karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Syahid Ismail Al-Faruqi. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Abu Ya'ra Al-Marzuki mengatakan Wa'il Halak mungkin tidak mempunyai niat untuk mewujudkan sebuah negara sekular. Kerana beliau katakan jika kita berhukum daripada zahir bukunya itu, beliau banyak memuji zaman awal Islam yang berdasarkan kerangka moral, yang pada hari ini menurut beliau dalam sebuah negara bangsa pada hari ini begitu kering, kontang daripada nilai dan juga prinsip kemanusiaan. Tetapi kata beliau, untuk mengatakan sebuah negara itu mustahilah, daulah mustahilah, dia kata, secara falsafahnya tidak tepat. Kita boleh katakan mustahil sekiranya kita mengatakan konsep negara yang kita ingin bina pada masa depan adalah A, dan ternyata kita telah melangkaui A itu dan A itu tidak berjaya, sedangkan kita sudah berada di masa depan. Jadi kata beliau itu masuk akal jika kita katakan mustahil, kerana kita mengimbau kepada zaman lalu. Tetapi untuk mengatakan mustahil, sama ada, pertama, mustahil untuk mengembalikan sistem yang dulu, ya, sistem bermaksud di sini sistem ekonominya, sistem pengangkutan, sistem siasah yang dulu kepada hari ini sebiji 100% itu mustahil. Abu Ya'rab kata ini tak ada isu, la naqash fiha, la yahtaj ila istidlal. Ini tidak perlu kepada perbincangan yang dakik, sebab ini merupakan sesuatu yang mustahil aklan, darurian. Dan beliau menyebut Boko Haram sebab cuba untuk mengembalikan zaman dulu kepada zaman sekarang. Dan seingat saya pernah baca, walaupun benda ini dijenakakan oleh orang, ada kelompok yang ingin mengembalikan khilafah lalu, mereka memang benar-benar ingin kembali kepada 100% seperti zaman silam. Kita kembali menggunakan dinar, okey, itu mungkin ada meritnya. Tapi kita ingin kembali kepada
Pengangkutan yang silam, tak mau guna kereta, tak mau guna kereta api, tak mau guna kapal terbang, kita naik baral, kita naik unta. Jadi ini kata Abu Ya'rab, maka ini kita pun tolak, tidak ada, ini kita bersepakat. Tetapi untuk mengatakan Islam tidak mampu untuk mengutarakan sebuah konsep ya, bukan sistem spesifik seperti yang ada hari ini, berteraskan nilai-nilai universal, sejagat, keadilan, memelihara hak semua kaum dan agama. Itu sebagai mustahil, kata beliau, itu tidak tepat. Dan kata beliau lagi, tidaklah, dan ini saya rasa kritikan yang sangat penting, tidaklah sebuah negara moden pada hari ini yang terbangun daripada pengalaman khusus barat, zaman pencerahan, zaman reformasi, revolusi perindustrian, itu tidaklah 100% sekular, duniawi. Beliau kata mana-mana peradaban tetap mempunyai sekelumit ataupun mereka merupakan adunan daripada ijtihad manusiawi dan juga agama. Di dalam negara bangsa yang moden ini, kita dapat melacak sehingga ke pangkal peradaban Yunani klasik. Dan ini bermaksud ya, dan juga Rom dan Kristian, apatah lagi, itu sangat dekat. Dan ini bermaksud tidak ada agama, tidak ada negara ataupun sistem pada hari ini yang 100% sekular. Ada nilai dan juga sejarah keagamaannya. Hatta di timur jauh, menurut beliau, di China ataupun hatta di Timur Tengah atau Asia Barat, di kawasan sungai Mesopotamia dan sebagainya, mereka turut mempunyai agama-agama yang mungkin bukan Kristian, mungkin bukan agama Yunani, tapi mereka ada agama mereka sendiri, animisme mungkin. Dan Hinduisme juga sudah lama, Zoroastrianisme di Iran, Parsi. Jadi ini merupakan asal usul agama yang bercampur aduk dengan sistem politik pada waktu itu sangat jelas. Jadi apa yang beliau cuba buktikan, ini menunjukkan tidak mustahil untuk hari ini sebuah negara dimasukkan dengan unsur-unsur Islami. Kita tidak mengharapkan 100% seperti zaman dulu, seperti yang mana disebutkan tadi, itu kita tak mau bincang. Itu ekstremis punya pandangan, simplistik. Tapi kita mahu bahaskan tentang sistem tata kelola negara yang baik dan adil berdasarkan apa yang kita ada pada hari ini, meskipun tidak sempurna. Kita bukan untuk mewujudkan utopia. Kita ingin menuju kepada yang ideal dengan segala apa yang ada. Dan ini mengenangkan kita misalnya kepada Amartya Sen yang menyebut bahawa segala bentuk reformasi ekonomi untuk menegakkan idea keadilan, idea of justice, itu antara idea beliau adalah capability, empowering the capabilities of people, memberdaya kemampuan manusia. Sebab menurut beliau, kalau kita menggunakan teori yang ideal, sukar untuk kita terjemah kepada kehidupan pada hari ini. Maka kita perlu berada di bumi yang nyata. Setiap orang ada perbezaannya. Ada OKU, ada yang miskin, memang ada yang miskin, dan sebagainya. Jadi kita perlu attend kepada setiap mereka mengikut case by case, dengan memberdaya capability mereka, keupayaan mereka untuk mereka meneroka potensi diri mereka. Dan ini adalah langkah yang lebih pragmatik. Sebab itu Abu Ya'rab mengkritik The Impossible State. Dan juga antara kritikan yang kita biasa dengar adalah ada komen ada orang komen? Tak ada. Okey. Dan yang biasa kita dengar adalah beliau mengkritik, tadi kita sebut daripada awal, serampang dua mata. Satu mengkritik kemodenan, satu lagi mengkritik Islamis. Apa solusinya? Beliau mengkritik negara bangsa yang moden ini kering nilai akhlak. Maka apa solusinya? Beliau mengkritik Islamis yang ingin menumbuhkan negara Islam
tidak sesuai dengan kerangka negara bangsa, maka apa solusi untuk mereka? Ini tidak didatangkan. Dia open ended. Sama ada ia alternate modernity atau multiple modernities, sebagaimana yang dibahaskan oleh Khalid Mas'ud. Kita ada multiple modernities, kita boleh mencipta kemodenan yang lain daripada yang sekarang. Itu semua perlu kepada satu research yang ditaja oleh kerajaan untuk memahami alam ini, memahami isu semasa, keadaan semasa sosial, untuk kita rangka masa depan kita. Satu disiplin yang pada hari ini disebut sebagai future studies, untuk merangka masa depan. Kita ada trend, kita ada pattern, kita ada corak. Kita boleh belajar itu untuk merangka masa depan, dan itu cara untuk kita mencipta alternatif ataupun alternate modernity, kemodenan yang alternatif. Bermaksud kemodenan itu tidak monolitik, tidak seragam. Kita tidak sewajarnya atau tidak diwajibkan untuk mengikut satu jenis kemodenan sahaja. Okey, saya rasa itu dulu. Pada pandangan saya, ini satu karya yang sangat baik. Saya sangat sarankan anda untuk bacanya, dan juga boleh baca dengan karya-karya beliau yang lain. Buku syariah sangat banyak membantu, terutama dalam memahami diskurs tentang sejarah Islam yang didatangkan dalam buku ini. Kadang-kadang diulas dengan lebih panjang lebar dalam buku syariah, dan ada buku-bukunya yang lain, Authority, yang tadi Islamic Law, dan beliau juga menulis makalah. Saya sangat sarankan anda membacanya untuk memahami terutama para Islamis yang bergiat di dalam gerakan Islam. Mungkin kita boleh dapat sesuatu daripada karya ini. Dan jangan lupa untuk perbanyakkan rujukan. Dan suka juga untuk kita singgung sementara masih ada masa, beliau juga turut menyentuh tentang ekonomi Islam, yang mana menurutnya, dan juga turut diulas oleh ramai orang. Saya bukan ahlinya untuk berbicara ini. Saya menakalkan antara pandangan oleh Muhammad Najatullah Siddiqi, seorang ekonomis, yang mengatakan, misalnya pada hari ini apa yang dianggap sebagai Islamik? Kita selalu berbahas tentang misalnya zakat, atau sedekah jariah, atau wakaf, atau faraid. Tidak dinafikan itu adalah syiar di dalam Islam, yang menunjukkan Islam ini satu sistem yang mempunyai sistem ekonomi yang tersendiri. Tetapi pada hari ini kita ada lebih daripada itu. Sistem ekonomi yang luas, kita ada sistem perbankan, dan pada hari ini kita ada yang disebut sebagai bank Islam. Adakah bank Islam itu benar-benar Islam? Ini adalah perdebatan. Muhammad Najatullah Siddiqi menyebut bank Islam, jika kita ingin islah idea perbankan dalam Islam, tidak seharusnya mengikut semata-mata metafizik daripada barat, ataupun the underlying principles yang telah digariskan. Orang semua menganggap the wealth of nations itu sebagai, orang kata, the Bible of the capitalist, kitab berujukan asasi kepada para kapitalis. Tapi mereka tidak sedar bahawa Adam Smith juga menulis The Theory of Moral Sentiments, bercerita tentang moral, bagaimana egoisme itu meskipun merupakan satu moral, tetapi di hujungnya yang ingin kita capai adalah kemakmuran bersama. Meskipun kita ingin mencapai kepentingan untuk diri kita sendiri, tetapi kita lebih mementingkan quote and quote utilitarian punya benefits ataupun principles. Jadi kemakmuran teramai itu tetap menjadi landasan asas. Jadi Najatullah Siddiqi mencadangkan kita untuk melihat siapa yang paling ramai di dalam masyarakat untuk sesebuah negara yang ada bank Islam itu. Contohnya pada hari ini di Malaysia yang paling ramai adalah kelas, jika kita ingin menggunakan klasifikasi ini, kelas pertengahan M40, dan majoriti mereka berada di bahagian bawah. Dan pembahagian ini juga
kita boleh kritik kerana misalnya T20 itu top 20. Jika dikatakan top 20 itu adalah 20% daripada whole population, itu tidak betul-betul mencerminkan realiti keadaan ekonomi rakyat yang terbanyak. Sepatutnya kita mengikut kepada kadar pendapatan mereka. Jika satu orang tu sebulan gajinya bertaraf menteri, contohnya 30,000, tak termasuk allowance dan sebagainya, dan orang macam ini kebetulan ada di Malaysia ni hanya dalam 2% saja, maka wajar untuk kita gunakan istilah T2 instead of T20. Okey, kembali pada tadi, majoriti yang berada di bahagian bawah M40 ini adalah mereka yang sebenarnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka mungkin sebahagiannya bekerja sebagai nelayan, pekebun dan petani kecil. Maka mereka ini yang perlu dirangkul di dalam manfaat yang mesti diberikan oleh Bank Islam. Itu baru menunjukkan bahawa kita mencapai maqasid dan juga menggunakan wasilah yang halal, memberi bantuan kepada golongan seperti ini. Tapi Bank Islam pada sehingga ke hari ini tetap berpaksikan kepada keuntungan. Jadi kurang nilai ihsan. Kita perlu memikirkan bagaimana bank boleh membantu ramai orang, bantu golongan susah. Dan saya nak datangkan buku ini, Heaven's Bankers, tulisan Haris Irfan, mengkritik sistem perbankan. Beliau sendiri bergelumang di dalam sistem perbankan dan beliau mendatangkan sejarah dan juga beliau mengkritik sistem perbankan yang pada hari ini sebahagiannya yang telah kita ulas tadi, yang tidak betul-betul full-fledged Islamic, so to speak. Okey, ada komen daripada Liu MX. Dari ditaja oleh kerajaan, mungkin ditaja oleh manusia sejagat lebih memberangsangkan. Ini merujuk kepada apa? Tapi memang kita ada konsep konsep kalau dalam Islam, konsep wakaf yang berdasarkan sumbangan daripada masyarakat teramai yang mampu untuk menyumbang kepada masyarakat juga. Jika dahulu wakaf itu mungkin dianggap sebagai sempit, kita boleh wakaf perkara yang tidak bergerak sahaja seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Sekarang wakaf itu sudah lebih diluaskan. Ada yang kata wakaf itu sudah dicairkan, hatta boleh melibatkan wang ringgit, saham dan sebagainya, wakaf saham. Itu perbahasan fiqah. Tetapi di sini penting, dan saya bersetuju dengan pandangan, maksudnya kita bergantung kepada usaha kita sendiri, supaya kita tidak begitu bergantung kepada penguasa. Bila bergantung pada penguasa, mungkin akan ada terhutang budi, dan kita tahu politik ini penuh tipu helah. Jadi banyak bantuan itu memang diberikan dengan tujuan untuk meraih undi lah. Okey, ada lagi ada komen atau pandangan? Penting juga untuk misalnya kita mungkin boleh merujuk pada Syekh Imam Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Min Fiqhid Daulah, fiqh negara, kenegaraan. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Di dalam ini beliau menyebut tentang apa itu negara Islam. Sekarang kita bahas apa itu maksud negara Islam. Sudah tentu kita tidak akan temukan satu takrif yang mutlak dan merangkumi semua maksud orang lain. Tetapi beliau menyebutkan, dan ini menarik, beliau sebagai seorang yang daripada sejarah ikhwani, daripada Ikhwanul Muslimin, beliau menyebutkan pada hari ini wajar untuk kita bukan tubuhkan negara Islam,
tetapi tubuhkan daulah madaniyah, negara sivil, negara madani. Ini mengenangkan kita semula kepada Al-Farabi, Siyasah Madaniyah, karya beliau yang merupakan olahan tentang idea ketatanegaraan daripada Republik Plato. Tetapi beliau masukkan unsur-unsur keislamannya, seperti perlulah mengetahui agama. Tetapi banyak daripada kalangan mereka yang klasik, yang menulis tentang fiqh politik ini, jarang mereka sebutkan tentang agama pemimpin itu sebagai kriteria untuk menjadi pemimpin nombor satu. Kita akan jumpakan pemimpin itu mestilah cerdik, waras akalnya, mampu, kuat fizikal, kuat mental, amanah, berintegriti, tidak ada favoritism, kompeten dan sebagainya. Tapi jarang kita temukan dia mesti Muslim. Sebahagian akan kata, oh sebab mereka memang konteks pada waktu itu memang semua Muslim, jadi itu orang kata al-ma'ruf la yu'arraf lah, benda yang dah diketahui tak perlu disebut lagi. Mungkin betul juga, tetapi bila kita tengok di dalam sejarah, dalam siasat Islam ini, kita tidak begitu rigid dari sudut agama. Selagi mana seseorang itu mampu untuk mentadbir urus negara itu dengan adil, menjaga hak-hak warga negaranya yang Muslim, yang Hindu, yang Kristian, jadi kita rasakan orang ini tidak ada masalah untuk diletakkan. Tapi Yusuf Al-Qaradawi di dalam Min Fiqh Daulah, beliau sebut non-Muslim boleh pegang jawatan di dalam negara majoriti Islam, tapi bukan nombor satu. Saya rasa perkara ini kita tidak perlu ulas daripada sudut dalil, sebab memang tidak ada dalil, kecuali yang paling dekat pun al-a'immatu min Quraisy, iaitu pemimpin mesti daripada Quraisy. Itu dalil yang digunakan oleh Omar apabila ingin melantik Abu Bakar di balai Bani Sa'idah. Ini selepas kewafatan Rasulullah, 3 hari selepas itu mereka melantik Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah. Tapi yang penting adalah kita melihat dari sudut sosiologinya, majoriti di negara itu siapa? Dia kata misalnya di Amerika majoritinya adalah Kristian. Jadi masuk akal lah untuk kita letakkan syarat ataupun just a social contract, ya, persetujuan yang rasional. Presiden Amerika mestilah seorang Kristian. Barack Obama, dan pada hari ini saya tak mau sebut namanya, dan mereka adalah Kristian. Jadi contoh di dalam konteks Malaysia, majoriti adalah Muslim, dah hampir 70%, 69%. Jadi ialah letaklah Muslim sebagai pemerintah, bukan sebab dalil, tapi untuk memelihara kestabilan dan keamanan negara, keadilan. Kerana jika misalnya kita ambil yang minoriti sebagai nombor satu, misalnya yang berlaku di Iraq selalu menjadi case study. Apabila diambil majoriti dikatakan Syiah, jadi diambil yang Sunni sebagai nombor satu, maka berlaku macam-macam hiruk pikuk, pemberontakan dan sebagainya, sebab nombor satu itu tidak betul-betul menghayati, memahami, mempunyai pandangan sarwa yang sama dengan majoriti. Jadi ini yang kita tak mahu. Jadi untuk memelihara kestabilan, maka yang nombor satu kita ikut majoriti. Tetapi yang penting bukan soal identiti, bukan soal agama apa, bukan soal kaum apa, tetapi soal memelihara tata kelola yang baik, memerintah dengan adil dan saksama, dan menjaga hak, kalau di Malaysia ini, semua kaum. Dan majoritinya adalah Melayu. Jadi politik identiti, saya rasa kita patut ulas benda tu di masa muka, sama ada menerusi platform PPFPM atau yang lain. Politik identiti begitu menggerunkan pada hari ini, sehingga manusia hilang pertimbangan yang rasional, mengikut Taimos, isotimia, megalotimia, mengikut identiti yang kalau ikut Aristotle atau ikut Plato itu dalam spiritnya. Jadi tidak menggunakan hikmah, begitu emosional dan sebagainya. Itu perlu diubah. Okey.
Okey, saya rasa sekadar itu sahaja. Saya akan nak tunggu dalam seminit dua jika ada ulasan lanjut. Oh ya, tadi saya sebut Al-A'immatu min Quraisy. Saya lupa nak link kepada hujah tadi. Ibnu Khaldun apabila mengulas tentang ini di dalam muqaddimah, beliau menyebut Quraisy di sini bukan identiti Quraisy per se. Kenapa disebut Quraisy? Kerana pada waktu itu Quraisy merupakan nukleus pada bangsa Arab. Mereka majoriti, mereka merupakan bangsa yang dipandang tinggi. Jadi adalah tidak masuk akal untuk kita mengenepikan mereka ini dan kita ambil yang minoriti sebagai nombor satu. Jadi itu rasional frasa itu, Al-A'immatu min Quraisy. Jadi ini bukan soal identiti, ini adalah soal kestabilan negara. Jika kita mahukan negara yang stabil, kita cuba ikut majoriti. Kalau dari sudut public opinion, kita cuba educate. Dan selalunya majoriti, especially yang educated, tidak akan salah. Saya tak boleh cakap macam ni lah, sebab ada dalil dalam Al-Quran, jika kamu menuruti mereka, maka mereka akan menyesatkan kamu. Jadi kita katakan yang majoriti, jika mereka educated, maka mereka tidak akan sampai pada kesimpulan yang batil. Tak ada Juga yang menarik adalah karya Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah, As-Siyasatu Syar'iyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah. Pada saya karya yang sungguh menarik. Daripada nama judul buku itu sendiri, beliau telah cuba untuk meluruskan pandangan Al-Farabi. Al-Farabi nama kitabnya As-Siyasatul Madaniyah, dan menurut Ibnu Taimiyah, walaupun beliau tak sebut, tapi kita boleh tengok kamu punya rujukan ini Yunani. Jadi dia cuba untuk datangkan As-Siyasatu Syar'iyah, rujukannya syariah. Dan bab pertama beliau bercerita tentang konsep Al-Aslah, iaitu mungkin kita boleh terjemahkan sebagai competent, orang yang mempunyai kelayakan untuk memimpin berdasarkan pengalaman, kepakaran, ketajaman akal, kekuatan fizikal dan sebagainya. Jadi orang sebegini kita pilih untuk memimpin negara. Dan pada saya buku Ibn Taymiyah itu sangat menarik. Saya ada hajat untuk terjemahkan buku itu. Jika diberikan izin oleh Allah dengan masa yang cukup, kita akan cuba selesaikan terjemahan. Belum ada, seingat saya, terjemahan Melayu atau Indonesia. Bahasa Inggeris saya pun tak ini sangat, sebab orang tak nampak Ibn Taymiyah ni sebagai seorang pemikir siasi. Dia seorang faqih. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang bersama. Esok insya-Allah kita akan teruskan dengan sesi kuliah falsafah Islam oleh saudara Amirul Mukminin daripada Turki, yang akan bahaskan buku Ahmad Davutoğlu, tak silap saya, Systemic Order. Dan kemudian kita akan ada berturutan esok, lusa, tulat, dan akan diakhiri oleh pembentangan saudara Hakim Ismail, kitab yang menarik, Syarah Aqaid Nasafiyah, ini metafizik, teologi. Kita bahas tentang akidah kalam, syarahnya oleh At-Taftazani, dan itu pada 17 Julai. Dan juga PPFPM membuka keahlian kepada mereka yang ingin berhasrat untuk menyertai sebagai ahli. Ada yang menyangka bahawa PPFPM ini Facebook page saja, kita buat online online session. Sebelum PKP ini kita memang laksanakan berbagai wacana di luar,
dan terbuka kepada umum. Kita buat seminar dan juga baru-baru ini kita menghantar pelajar untuk menyertai IPO, International Philosophy Olympiad. Ini pertandingan falsafah di peringkat antarabangsa. Saudara Amir telah beroleh pingat perak di dalam acara tersebut dan dilatih oleh orang-orang kita. Dan Alhamdulillah kita mula mendapat sambutan daripada macam-macam pelajar sejak kita berjaya ni. Dan selain daripada itu ada juga penerbitan. Seingat saya sudah 3 naskah buku yang diterbitkan bersama PPFPM dan juga AJK ahli-ahlinya tentang seminar falsafah. Dan jika anda berminat untuk menyertai PPFPM, boleh emailkan ke email ppfpm@gmail.com. AJK akan berkomunikasi lanjut dengan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.